Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar tahun 2, Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah hari ini bila kamu nampak Ustaz, maka teringatlah kita akan belajar dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari dengan Ustaz kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Okey, tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran dalam tajuk istinja, iaitu tajuk yang ketiga dalam mata pelajaran ibadah. Okey, sebelum ni ataupun minggu lepas Ustaz dah terangkan berkenaan dengan pengertian istinja dan juga hukum istinja. Okey, Ustaz tak naklah sentuh berkenaan dengan pengertian dan hukum. Ustaz harapkan kamu dah faham dah dengan lebih jelas berkenaan dengan pengertian dan hukum. Jadi pada hari ini kita nak tengok pula berkenaan dengan, okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan pelajaran yang kedua di bawah tajuk istinja, iaitu bagaimanakah ataupun cara istinja menggunakan air. Di sini huruf 3. Cara istinja menggunakan air. Sebelum ni Ustaz dah cakap istinja ialah apa? Ialah kita menghilangkan kekotoran selepas kita melakukan ataupun selepas kita qada hajat, sama ada kita buang air kecil ataupun buang air besar. Dan alat yang paling baik ataupun alat yang paling utama untuk beristinja ialah kita guna air mutlak. Ustaz juga dah sebut air mutlak ada 7 jenis. Yang sebelum ni lah Ustaz dah sebut 7 jenis. Ustaz tak nak ulang dah. Maka kamu kena ingat cara istinja paling afdal ataupun paling utama adalah kita menggunakan air mutlak. Okay, jadi pada hari ini kita nak tengok bagaimanakah cara istinja menggunakan air mutlak ini mengikut cara yang betul. Okey, sebagaimana yang digariskan oleh agama Islam. Okey, sebelum tu kamu boleh keluarkan buku ibadah tahun 2 ini. Okey, kamu boleh buka muka surat 30. Okey, buka dulu dalam muka surat 30. Okey, dah buka. Okey, kita tengok pelajaran yang kedua iaitu cara istinja menggunakan air. Okey, sebelum tu macam sebelum-sebelum ni, kamu pergi tandas, kamu pergi qada hajat, sama ada kamu buang air kecil ataupun buang air besar, kita dah guna dah kan, dekat tandas kita guna air mutlak. Okey, jadi betul tak cara kita menghilangkan najis ataupun cara kita beristinja menggunakan air itu mengikut cara yang betul, bagaimana yang Islam ajar. Okey, kita akan tengok pelajaran yang kedua, cara istinja menggunakan air. Okey. Cara istinja menggunakan air. Yang pertama, okey. Kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Setiap perbuatan yang baik, kita mulakan dengan membaca basmalah ataupun yang kita sebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kita nak mulakan perbuatan baik kita ni dengan kita menyebut nama Allah dan kita berdoa semoga Allah terima perbuatan yang kita buat itu dan diberi ganjaran pahala yang di mana maksud Bismillahirrahmanirrahim tu kita semua tahu iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermaksud kita minta izin dengan Allah, Allah kurniakan kesempatan dan waktu untuk kita buat benda baik. Itu maksud kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kena ingat, bila kita nak istinja, kita istinja dekat mana? Okay, sekarang ataupun pada zaman ni, kita istinja dekat mana? Kita istinja di dalam tandas. Jadi boleh tak kalau kamu nak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam tandas? Kan tandas kan tempat yang kotor. Boleh tak kita nak baca Bismillah dalam tandas? Tak boleh. Tetapi yang Ustaz cakap kat sini, baca Bismillah kan? Okey. Cara untuk kita baca bismillah di dalam tandas, kita jangan guna mulut. Kita baca di dalam hati dengan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Okay, boleh faham? Bukan ikut mulut. Kalau ikut mulut kan nanti orang pelik. Orang duduk kat luar dengar, kenapa dia baca bismillah dalam tandas? Tak elok kan? Sebab tandas itu tempat yang kotor. Okay, jadi kita baca bismillah di dalam hati. Okey, kita tengok yang kedua pula.
cara istinja menggunakan air. Yang kedua, sebelum kita beristinja, lepas baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa ketika beristinja ataupun kita baca doa sebelum beristinja. Bagaimanakah doa itu? Jom kita tengok. Okay, dengar Ustaz baca, kamu boleh ikut. Okey. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Apakah maksud itu? Maksud dia ialah, ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik dan peliharalah kehormatanku dari segala kekejian. Ini maksud doa istinja. Ataupun sebelum istinja kita baca doa ini. Okay, jadi nak baca ni macam mana? Juga baca dalam hati. Jangan baca ikut mulut. Sebab kamu berada di tempat yang kotor, iaitu di dalam tandas. Maka baca ikut dalam hati. Apakah doa itu? Doa itu berbunyi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jadi lepas ni kamu boleh hafalah doa istinja. Okey, yang ketiga, lepas kita baca doa, kita nak kena buat apa? Yang ketiga, tuang air menggunakan tangan kanan ke tempat najis. Ambil air guna cebok, guna tangan kanan, kita siram ke tempat yang keluar najis. Contoh, kalau kita kencing, kita basuh ataupun kita tuangkan guna tangan kanan di tempat keluar najis. Ataupun air kencing itu iaitu kemaluan di hadapan. Kalau kamu buang air besar, kita basuh di kemaluan belakang. Okey, boleh faham tak? Kita guna tangan kanan. Bukan gosok dengan tangan kanan. Kita guna tangan kanan pegang cebok ataupun kita guna tangan kanan pegang paip air, jirus tempat keluar najis dan guna tangan kiri untuk gosok najis. Kita tengok lepas ni. Mana yang pertama, ambil tangan kanan ni, pegang cebok, pegang paip air, jirus tempat keluar najis. Okey, dan yang keempat apa? Gosok tempat najis dengan tangan kiri. Tangan kanan jirus air ataupun pegang paip air, jirus guna tangan kanan. Tangan kiri kamu ambil, kamu cuci tempat keluar najis. Cuci sampai bersih dan kamu yakin najis itu telah habis. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mulakan basuhan ataupun basuh di kubul dahulu supaya najis kubul tidak terpercik. Maksud dia, kamu cuci dulu kemaluan hadapan supaya najis tak terpercik. Lepas ke mata-mata, ke merata-rata ataupun pergi dia terpercik ke peha ke kaki ke, maka basuh di kemaluan hadapan dulu. Boleh faham tak? Ustaz harap kamu faham. Dan cara istinja macam mana? Kita berdiri ke kalau kita nak buang air kecil? Tak, nak buang air kecil ataupun buang air besar, kita kena duduk ataupun kita kena cangkung. Itu adab kita adab kita qada hajat. Tak boleh berdiri. Kalau nak kencing bagi lelaki ni, kena duduk ataupun cangkung supaya najis tadi tak terpercik. Kena kaki lah, kena keluar. Bila kamu duduk, dia kuranglah percikan itu dan kita basuh kemaluan hadapan dulu, tempat keluar air kencing dulu supaya najis air kencing itu tidak terpercik kena tempat-tempat yang lain. Okey, tapi kena ingat, bila kamu cuci dah bersih, kamu kena pastikan apa? Jom kita tengok nota kat bawah ni. Ketika menggunakan air mutlak, pastikan cucian bersih hingga hilang rupa, rasa dan bau. Bila kamu cuci tempat keluar najis tu, pastikan dah tak ada dah najis. Tak ada lah rupa najis, tak ada lah bau-bau najis dan juga tak ada rasa najis. Maknanya kalau kamu sentuh, dia dah bersih sepenuhnya. Itu bila dah bersih, barulah tempat keluar najis tadi itu bersih. Boleh faham? Okay, Ustaz harap kamu faham. Berikut 5 cara tadi adalah cara untuk beristinja menggunakan air. Jadi Ustaz harap kamu faham. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita tengok bagaimana cara istinja menggunakan selain daripada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.